Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Just nak share cara pasang slat wall ataupun orang panggil float wall yang tengah famous sekarang ni. Okey, ini yang saya buat 4 batang. Okey, saya buat daripada bawah. Oh, yang tu dah saja cat sikit, nak tengok color. Okey. Okey, ini dia yang saya dah buat. Okey, saya menggunakan ni saya tak guna kayu, dia ada banyak sebenarnya dekat pasaran tu, ke Shopee, kat Lazada kan, yang guna kayu yang dah siap tu. Tapi saya sajalah nak jimat kos, saya gunakan orang panggil apa, wire casing ni Yang saya punya ni ialah selebar 1 inci 1 inci. Okey, yang jarak dia pun 1 inci Jarak dia senang je, kita letak je ni kan, kita letak ni dapat jarak dia masuk kan. Okey, jadi jarak dia 1 inci lah. Okey, 1 inci ada, 1 inci tak ada, 1 inci ada, 1 inci tak ada. Okey. Jadi kalau yang ni kat kedai ada harga dalam RM2 surang sen, ada RM3 lah. Okey. Okey, ni dia satu bundle saya beli ni. Okey, yang ni ada 10. Saya menggunakan 54 keping ni. Okey, yang wire casing ni dia punya panjang dia standard 6 kaki 6 kaki bersamaan dengan kira-kira 2 meter 6 kaki 2 meter. Okey, jadi saya nak tunjukkan beberapa tips lah. Okey, beberapa tips supaya pemasangannya lebih kemas. Yang korang nampak dekat kita punya tile, sempadan tile dengan dinding ni, dia ada lekuk dia. Jadi kita nak dia punya wire casing ni tak nak jadi macam ni tak nak macam ni, sebab bawah ni boleh masuk serangga, boleh masuk lipas, cicak boleh masuk. Jadi kita kena adjust sikit lah, okay, supaya dia cantik macam ni. Lubang dia diminimalkan lah, okay. Lubang ni diminimalkan. Saya nak tunjukkan tips cara memasang supaya lebih kemas di bahagian bawah ni, supaya tak ada ulat, serangga, cicak, lipas ke masuk ataupun semut semua bersarang dalam ni Okey, so untuk mendapatkan ruang bawah yang kemas macam ni, jadi kita kena potong barang yang korang perlu ada ialah ni ialah ni dinamakan cutter ada dijual di kedai DIY Ini pun harganya dalam bawah RM10 lah. Dia dapat dia macam-macam jenis, ada yang kualiti baik, ada yang kualiti sederhana, macam-macam. Okey, semua boleh pakai. Okey, mata dia memang pendek macam ni je. Ni dia tak ada mata yang panjang. Okey. Okey, dapatkan cutter ni. Kemudian pensel lah kalau nak tanda dia punya ruang garisan pemotongan dia tu. Okey, jadi ambil korang punya ni. Okey, ambil korang punya wire casing. Kebiasaannya cerun ni ialah secerun 45 darjah. Jadi 45 darjah senang saja trik dia. Okey, casing korang ni kita tolak ke depan, dia macam tu. Kita tolak ke depan. Jadi ruangan yang depan ni, pastikan nak potong tu ialah lebih kurang sama. Kita agak-agak je sebenarnya. Okey, kita tengok sini. Okey, dia mesti dapat 4 segi lah. Untuk 4 segi sama, 4 segi sama. Okey, macam ni. Okey, ni okey, dah sama dah kan. Jadi kat sini titik dia. Jadi bila kita sambung titik sini ke sini, dia akan dapat lengkungan 45 darjah lah. Macam tu. Okey, sama juga bahagian sini. Daripada titik sini, titik sempadan ni korang buat garisan terus ke bucu hujung. Okey, ini ialah titik 45 darjah. Okey, kemudian tolak sikit ke belakang supaya senang nak potong. Okey, kemudian potong ikut garisan. Kalau korang dah expert, tak payah pakai garisan lagi dah, terus potong je. Okey, jadi saya potong ni. Okey, potong dia cantik. Dan bahagian sini pun potong juga ikut garisan tadi. Okey, kita dapat curun macam ni. Okey, kemudian kita tolak balik penutup belakang dia tu, macam tu je. Okey, tak perlu sampai habis. Okey, kemudian kita acu dulu, kita try. Okey, bila kita try, kita tengok masuk tak, cantik tak dia punya ni. Tengok dia punya ruang dia diminimalkan lah. Okey, lagi cantik. Dia tak ada ruang dia tak adalah ruang serangga nak masuk nanti. Jadi kita pun tak adalah pening kepala kan. Okey, satu lagi saya nak ingatkan. Okey,
Selepas korang potong bahagian bawah ni, okey, potong bahagian bawah, jangan lupa korang potong lebihan di bahagian atas. Dia mesti ada lebihan macam ni lah ya, untuk penyambungan yang seterusnya bahagian atas. Jadi pastikan korang potong bahagian belakang ni lebih sikit daripada yang bahagian depan, sebab nanti tak nak mengganggu proses sambungan casing yang seterusnya. Nanti dia akan bertindih, nanti tak cantik. So caranya korang tolak sikit ke depan, sikit je. Okey, bagi dia lebih sikit yang bawah ni untuk kita potong dia. Potong ikut saiz ni. Okey, potong sikit di bahagian bawah. Okey, macam tu. Lepas tu korang lipat je. Lipat dia biar ada nampak garisan, dan tolak sikit ke bawah Tolak sikit. Okey, dah nampak ada garisan yang boleh kita potong, putuskan Okey, putuskan pakai cutter, potong separuh dan terbalikkan, potong lagi separuh. Dia dapat macam ni. Jadi selepas korang samakan bahagian bawah, korang akan dapat macam ni dah. Okey. So nanti bila korang sambung dengan wire casing yang seterusnya, bahagian bawah ni taklah mengganggu bahagian penyambungan nanti. Okey. Okey, itu dah cantik macam ni. Okey, kita boleh, dah puas hati, kita boleh terus gam Okey. Okey, untuk gam saya menggunakan gam dinamakan X-Bond X-Bond. Okey, ni dia, Extra Seal X-Bond Construction Adhesive Sealant. Okey, di mana gam ini tak perlukan paku lah, tak perlu guna paku. Okey, ni, jadi kita guna gam ni boleh saya dah cuba, memang terbukti boleh nak lekatkan wire casing ni dia tak tercabut Jadi korang nak lekat nanti guna ni X-Bond Construction Adhesive Sealant. Boleh didapati di kedai Mr. DIY. Harga tak salah saya dalam RM7 RM7, RM6 ke RM7 lah satu ni. Okey, jadi boleh try lah nanti. Okey, seterusnya ambil gam tadi, kita gamkan. Okey, gam satu baris cukup, dah cukup kuat dah untuk pegang wire casing ni terus sampai ujung. Okey, seterusnya kita tampal ke dinding. Okey, tampal perlahan dan ambil gap ni, masukkan supaya jarak dia betul-betul 1 inci. Macam tu. Pastikan bahagian bawah ni betul-betul masuk dekat ruangan yang ada cerun tu. Okey, dan tekan. Okey, sentiasa pastikan bahagian bawah ini betul-betul berada di bahagian lekukan, sebab bila kita tekan tu kadang-kadang dia lari benda ni ringan sangat. Okey, dia mudah lari. Okey, jadi pastikan di bahagian bawah ni memang betul-betul terletak di sini supaya tak ada masalah bila dah lekat nanti kalau nak cabut balik susah Dan untuk memastikan dia center, korang gunalah timbang air korang ni. Tengok. Okey, bahagian bawah ni bila dah center macam tu, okey, maksudnya tegak lah tu. Okey, sekarang nampak kan dia punya kekemasan dia, kecendungan 45 darjah tu cantik menutupi bahagian lengkungan di antara tile dengan dinding. Okey, sekarang inilah keadaannya apabila dah siap dipasang pada bahagian bawah. Okey, nampak kekemasan, tak ada lubang, celah-celah. Jadi kalau nak pasang, ingat kena potong sikit bahagian bawah dia supaya tak ada lubang. Mungkin ada yang tanya macam mana nak mendapatkan jarak yang lurus sampai ke atas macam ni. Jadi tips dia ialah, oleh kerana jarak ni ialah 1 inci, iaitu sama dengan jarak wire casing ni, jadi kita hanya perlu gunakan wire casing ini sebagai guideline dia. Semoga supaya dia punya ni tak lari. Jadi kita masukkan di antara celah ni, masa kita pasang penyambung dia nanti,
kita masukkan wire casing ni di antara celah dua ni, kita tolak dia sampai ke atas. Okay, untuk memastikan dia punya jarak tetap sama sampai ke atas. Ini maksudnya sama, jarak dia sama 1 inci sampai ke atas, dia tak lari. Wire casing ni dia agak lembut, jadi kalau kau tak buat macam ni, dia akan ke atas ni dia akan bengkok kadang kita tak perasan. Nanti dah siap, kita perasan yang jarak dia dah tak sama 1 inci sampai atas. Jadi saya susun siap macam ni. Okay, susun siap, masukkan di celah-celah dia. Jadi macam ni lah. Okay, nanti kita akan masukkan sambungan di sini. Jadi dia akan tetap sama 1 inci sampai atas. Okay, kita tolak sampai atas. Tolak sampai atas. Okay, sampai atas nanti dia akan tetap 1 inci. Okay. Okay, jadi kita pegang macam ni je lah. Okay, tak payah terlalu banyak, sebab nanti takut dia bila kita tekan nanti dia akan keluar daripada sini, tak cantik ya. Okay, ini pun dah cukup dah untuk lekatkan ke dinding. Okay, ambil, kemudian masukkan di antara sini di celah ni, kita nak masukkan ni. Okay, masukkan ke atas. Okay, dan ya, okay, masukkan sini. Okay, nampak? Okay. Sampai atas, tekan. Okay, kemudian dia punya guide tu, ni guide ni tolak ke atas, supaya untuk memastikan jarak di antara kedua ni ialah 1 inci. Ni pun sama, tolak ke atas. Macam tu. Jadi dengan cara macam ni, jarak dia nanti memang akan 1 inci, dia takkan lari sampai atas. Okey, untuk pasang bahagian siling memang mencabar sikit sebab kita susah nak timbang pakai air. Jadi saya menggunakan laser ni, laser simple je ni, kat Lazada RM20 je. Okey, untuk pastikan kita punya line dekat dinding selari dengan line dekat siling macam ni. Okey, jadi korang adjust betul-betul ikut korang punya wire casing kat dinding. Saya pilih yang nombor 3 sebab bahagian tepi sekali tu dia macam sengit sikit, dinding tu tak rata. Jadi saya pilih yang nombor 3 supaya nanti yang lain-lain boleh follow yang sebenar, yang paling tepat sekali ukuran dia. Okey, macam ni. Okey, nampak kan? Saya dah pasang dah rail yang pertama ataupun wire casing yang pertama. Okey, jadi lepas ni tak payah pakai laser dah. Kita dah ada ukuran sebenar. Lepas ni kita ikut trik yang tadi, kita akan selang-seli dengan wire casing supaya ia kekal lurus. Okey, jadi bagaimana untuk kita memastikan jarak di antara wire casing ni ialah 1 inci. Jadi saya rasa kita elok gunakan teknik yang sama macam kita buat MDF board, iaitu kita gunakan penyendal di antara dua wire casing ni supaya dia akan jadi sama. Jadi senang saja. Okey, letak macam ni dan korang seletip dulu. Okay, benda seletip yang ni, seletip dia supaya dia takkan lari lah. Nanti bila kita letak, maka jarak di antara dua ni akan dapat 1 inci. Kita buat dua bahagian, satu di bahagian hujung atas, satu lagi di bahagian hujung yang sebelah lagi, supaya jarak di kedua-dua belah tetap sama. Okay, macam tu. Nanti bila kita tampal, kita sendal dekat yang guideline yang pertama tadi, maka kita akan dapat hasil yang sama dia punya jarak dia. Okey, selepas pasang lebih kurang 6 batang di bahagian plaster ceiling, begitulah kejadiannya. Okey, seperti yang korang nampak, saya telah menyendal. Okey, saya telah menyendal di antara wire casing ni dengan wire casing yang sama supaya dapat mengekalkan jarak 1
1 inci betul. Okay. Di bahagian kedua-dua hujung supaya kedua-duanya mempunyai jarak yang sama 1 inci dan dia tak lari lah. Okay, macam tu. Okey, inilah rupanya apabila saya telah siap tampal ke semua wire casing di bahagian dinding dan di bahagian plaster ceiling. Okey, ini belum cat lagi dah. Ini baru siap tampal saja. Okey, yang ini menunjukkan slat wall yang telah siap dicat. Okey, inilah hasilnya setelah siap. Saya letakkan lampu LED dan juga perabot di situ. Selamat mencuba.